Bismillahirrahmanirrahim. Pengasuh Ponpes Hambahul Hikam Blitar Kiai Haji Dliyauddin Az-Zamzami Zubaidi mengatakan kegiatan salat tarawih dengan gerakan cepat ini telah menjadi tradisi pesantrennya, kan teman-teman, telah menjadi tradisi. Jadi ini sebuah tradisi gitu ya di pesantren Hambahul Hikam Blitar selama 1 abad lebih. Lama juga ya teman-teman. Jadi ajaran Rasulullah dan para sahabat Nabi ketika sholat tarawih, masa kita nggak mau mengikuti gitu teman-teman ya, sesuai dengan sunnah, tapi ini sesuai dengan tradisi ya. Salat gerakan cepat di pesantren ini dilakukan hanya untuk salat tarawih dan salat witir saja sejumlah 23 rakaat selama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Dan saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Sahabat semua, hari ini kita nak share mengenai tarawih. Disebabkan hanya pada bulan Ramadan sahaja ibadat tarawih ini akan dilaksanakan. Tetapi tahun silih berganti tahun ia diubah dengan pelbagai bersih. Dan yang viral baru-baru ini ialah tarawih seperti ini. Tarawih adalah satu ibadah solat selepas isyak yang dilakukan pada bulan Ramadan dan dilaksanakan dengan santai kerana nama pun tarawih ataupun dalam bahasa Arabnya disebutkan sebagai tarwihah yang membawa maksud adalah berehat ataupun bahasa biasanya relax. Disebabkan kita solat 2 rakaat maka kita pun berehat dahulu kemudian sambung lagi. Disebabkan itulah para ulama mengisi ruang untuk rehat itu dengan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Diisi dengan doa dan tasbih dan sebagainya. Kerana kita nak beribadah dengan tenang dan solat itu pun dilakukan secara baik. Adapun solat seperti dalam video tadi, ia dah pun mencemarkan, memberi gambaran buruk mengenai Islam. Kerana ajaran Islam tidak mengajar seperti itu. Antara sebabnya ialah yang pertama, ia dah pun berlawanan dengan sifat solat tarawih tadi, iaitu adanya rehat. Tetapi mereka melakukan seperti orang yang kena histeria. Dilakukan dengan laju dengan gerakan yang cepat. Yang kedua, bacaan tidak sempurna. Bagaimana dia nak membaca Fatihah dengan baik kalau berdirinya pun hanya dalam beberapa saat sahaja? Bacaan tahiyat yang wajib dalam solat hanya beberapa saat juga. Dan ia merosakkan solat itu sendiri. Yang ketiga, tidak ada tamak-nina. Ulama menjelaskan tamak-nina dalam gerakan solat seperti ruku dan sujud itu adalah dengan kadar sebutan lafaz subhanallah. Tetapi dalam video tadi itu mereka melakukannya dengan hanya angguk-angguk sahaja ataupun seperti patukan ayam yang sedang makan. Jadinya sahabat semua, menunaikan solat tarawih di bulan Ramadan ini bukan perlu diselesaikan dalam tempoh yang singkat ataupun berlumba-lumba. Siapa cepat dia akan menang, siapa cepat dialah yang paling hebat. Tidak, solat tarawih adalah seperti solat yang lain. Ia perlu dilaksanakan dalam keadaan yang tenang dan khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam solat, sama ada solat sunat ataupun wajib. Dan perbuatan solat cepat ataupun solat kilat ataupun solat ekspres tarawih itu adalah seperti pencuri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika mana sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka mencuri daripada solat? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka yang tidak sempurna ruku dan sujud, yaitu mengerjakan solat dalam keadaan tergopoh-gapah. Dan apa yang dilakukan oleh mereka dengan tarawih angguk-angguk itu ataupun disebutkan sebagai patukan ayam itu dilarang oleh baginda Nabi SAW dalam satu hadis. Rasulullah melarang umatnya mengerjakan solat seperti burung yang mematuk makanan, yaitu pantas berdiri dan sujud dalam waktu yang singkat. Dan dalam satu kisah
baginda Nabi SAW menegur sahabat yang solat laju, iaitu Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud, sekiranya engkau mendirikan solat, hendaklah kamu mengambil wuduk dahulu, kemudian menghadap kiblat dan kemudian memulakannya dengan takbir. Bacalah ayat daripada Al-Quran, kemudian rukuklah, dan kemudian hendaklah kamu bertenang seketika sewaktu rukuk tersebut. Kemudian kamu berdiri i'tidal. Kemudian hendaklah kamu sujud sehingga kamu bertenang seketika dalam tempo sujud tersebut. Kemudian duduklah di antara dua sujud dalam keadaan tenang. Kemudian hendaklah kamu sujud sehingga kamu bertenang ketika itu dalam tempo sujud tersebut. Itu adalah peringatan daripada baginda Nabi SAW. Dan ustaz-ustaz di Malaysia dan juga di Indonesia pun mengatakan solat tarawih ini ialah seperti berikut. Tarawih ngebut-ngebut hukumnya haram, kita bermakmum tarawih ngebut yang amin. Tiba-tiba amin. Ada kena. Maka haram, dan kita pun haram bermakmum dengan imam yang semacam itu. Pengen dapat pahala tapi dapat haram. Lihat, gara-gara imamnya kebut-kebutan. Apa yang harus kita lakukan? Solat berjamaah, imamnya cepat-cepat. Ganti imam tu. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena salatmu tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena salatmu tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. 3 kali disuruh Nabi ulang. Hadis sahih tentang orang yang salatnya tak ada tumaknina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumaknina. Kalau kau rukuk hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau sujud hatta tatma'inna sajidan. Mesti ada tumaknina. Sahabat semua, solat ialah pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya, maka perlulah ia dilakukan dengan sebaiknya. Mungkin ada kesilapan dan kekurangan, tetapi janganlah ia diada-adakan dan diubah hanya kerana ia dilakukan disebabkan tradisi, bukannya lagi ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah berikan pahala berlipat kali ganda, kerana meskipun rata-rata umur umat baginda Nabi SAW adalah 60 tahun, tetapi ibadahnya seperti hidup ratusan tahun. Ini disebabkan oleh bulan Ramadan yang juga terdapat dalamnya Lailatul Qadar, amalan yang sikit tetapi ganjaran pahalanya berganda-ganda seperti booster. Jadi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat semua untuk sama-sama meningkatkan dan memperbaiki amalan kita di bulan yang mulia ini. Tidak hanya mengejar kuantiti, tetapi ia perlu dengan kualiti. Jadi cukup sekedar itu saja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.